Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi hari ni muka surat yang ke-32. Buku teks sains tahun 6 KSSR. Okey. Hari tu kita dah bincang berkenaan dengan faktor-faktor pertumbuhan mikroorganisma. Jadi hari ni kita nak tahu adakah mikroorganisma ini baik ataupun tidak baik. Biasanya kalau cerita pasal mikroorganisma ni kita bayangkan kulat dan kuman bagai kan. Benda ni mesti buruk kan. Jadi hari ni kita akan bincangkan apakah kesan buruk dulu. Kesan baik ada tau. Tapi sabar kita tunggu dulu. Kita terangkan dulu kesan buruk mikroorganisma. Jom kita lihat kartun di bawah. Adik, jangan makan roti tu. Dah lepas tali luput. Tengoklah tu. Dah berkulat pun. Apakah akan berlaku kalau Ami makan roti tu? Yang dah lepas tali luput tu? Apa akan berlaku agaknya? Dia akan sakit perut ataupun cerit-berit, keracunan makanan kan. Tu contohlah tapi jangan lupa jangan risau. Biasanya kalau roti nak expired ni, dia orang letak barang dengan tanda expired, tak semestinya hari expired tu dia betul-betul expired lah. Bukannya pukul 12 malam ting tu rosak, tak ada. Biasanya dia akan tahan lebih lama sikit. Itu kau kena faham Jadi kalau roti nak tahan lama, letak dalam peti ais lah. Tapi selalunya kalau dah lebih tari luput, eloknya jangan makan lah untuk keselamatan. Okey. Selain daripada merosakkan makanan, sesetengah mikroorganisma memberi kesan buruk kepada manusia. Adalah rosakkan makanan. Sekarang ni manusia pun kena. Yang pertama adalah beberapa penyakit dekat sini. Konjunktivitis. Konjunktivitis, mata dia merah. Tuberkulosis. Macam batuk-batuk kan. Kemudian, kurap dan juga malaria. Okey. Ngeri-ngeri tengok gambar dia. Mikroorganisma menyebabkan penyakit berjangkit termasuk konjunktivitis. Konjunktivitis sakit mata kan. Lebih kurang sakit mata lah. Tuberkulosis, kurap dan juga malaria. Ini yang boleh berjangkit. Yang malaria, adakah dia boleh berjangkit? Okey. Apakah penyakit yang disebabkan oleh virus? Mengapakah penyakit ini sukar diubati? Penyakit virus ni biasanya macam kita selesema apa semua kan. Dia virus. Kenapa dia sukar diubati? Ingat tak hari tu kita belajar. Virus ni merupakan antara yang paling kecil sekali. Mikroorganisma yang paling kecil. Jadi mungkin dia sangat-sangat susah untuk kita lawan dia. Sebab itulah dia sangat sukar diubati berbanding dengan yang lain lah. Itu pendapat saya. Okey, 3.21. Sekarang ni kita pergi kepada muka surat 33. 33. Mikroorganisma merosakkan makanan dan menyebabkan perubahan tekstur, rupa, bau dan juga rasa. Tekstur maksudnya bentuk dia tu tiba-tiba dah penyek, dah berair sikit. Itu namanya tekstur. Tekstur tu maksudnya contoh kalau ayam goreng tu bentuk dia macam mikrofon tu kan. Ayam goreng cantik tu tiba-tiba bentuk dia dah berubah. Kalau burger tu dah cantik kan, tiba-tiba dia dah macam penyek. Tu tekstur lah. Bentuk dia berubah. Ataupun kalau Apple-nya dah hitam-hitam. Tu namanya perubahan tekstur. Rupa dia pun samalah. Rupa tu macam dah berubah jadi lain kan, muka ayam tu dah penyek. Lebih kurang lah sebenarnya. Bau dan rasa. Biasa bau dan rasa tu kita boleh nampak lah. Bau kita boleh bau dan rasa kita boleh rasa lah. Kalau kita rasa tak sedap kan. Jadi bakteria yang ada dalam mulut kita tu bakteria menukarkan gula dan kanji dalam makanan kepada asid yang menyebabkan perobotan gigi. Jadi kalau kita tak gosok gigi, makanan yang tersekat kat celah gigi kita, nanti dia akan tukarkan gula tu. Ada bakteria dalam mulut tau. Maksudnya ada mikroorganisma, ada benda hidup sebenarnya dalam mulut kita ni, kat gigi kita tu. Jadi dia akan tukarkan kepada makanan tu kepada asid. Jadi dia di asid dah tu, dia menyebabkan perobotan gigi. Sebab itu kita pakai ubat gigi. Ubat gigi tu dia alkali. Jadi asid kalau lawan dengan alkali, dia akan neutral. Sebab tu kita kena gosok gigi guna ubat gigi. Itulah tindakan dia. Seterusnya, ni kita tengok. Cerit-berit, muntah-muntah dan pening kepala ialah tanda-tanda kamu mengalami keracunan makanan. Jadi bakteria seperti salmonella yang terdapat dalam makanan rosak akan membiak dan mengeluarkan toksid di dalam usus manusia, menyebabkan keracunan makanan. Dia akan masuk dalam perut. Dia akan membiak-biak tu yang akan sakit perut tu. Dia akan lawan dekat usus kita tu, nanti dia akan keluarkan toksid. Jadi kena hati-hati dengan makanan. Jadi fikir sejenak. Bagaimana kita dapat mengelakkan kesan buruk daripada mikroorganisma? Jadi kita janganlah makan benda-benda yang dah expired, ataupun kita hendaklah memastikan makanan yang kita makan itu tidak rosak. Soalan dia, apakah kesan buruk yang berlaku kepada kita yang disebabkan oleh mikroorganisma? Apa kesan buruk yang berlaku kepada kita tadi? Tadi itulah
Ada konjungtivitis, tuberkulosis dan macam-macam tadi yang kat atas tu. 4 tu awak boleh jawab. Okey. Dan bagaimanakah kesan buruk tersebut berlaku? Kesan buruk tersebut berlaku sebab apa? Sebab contohnya yang dekat atas ni, bakteria salmonella ni, mereka akan mengeluarkan toksid. Kalau perut tadi, dia akan mengeluarkan toksid. Kalau gigi tadi, dia akan menukarkan gula dan kanji kepada asid. Sebab tu gigi boleh rosak. Itulah jawapan-jawapan yang kat atas tu. Boleh jawab jawapan kat atas tu saja. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada muka surat seterusnya. Ini yang kita nak tahu ni. Kegunaan mikroorganisma. Sebut cerita buruk tentang mikroorganisma tadi kan. Rupa-rupanya mikroorganisma ni ada kebaikan dia. Okey, mesti awak terkejut kalau awak tak tahulah kan. Okey. Mikroorganisma seperti fungi, protozoa, alga dan bakteria memberikan faedah kepada hidupan lain. 4 tu. Tapi dia tak sebut virus kan. Maksudnya virus tu mungkin tak beri faedah lah kan. Mungkin kalau virus mungkin digunakan untuk membuat antivirus. Mungkin kalau virus tu mungkinlah kegunaan dia untuk kita buat apa tu nama dia, ubat untuk orang kena virus. Apa nama dia? Kita nak buat apa yang dalam kotak kecil tu? Vaksin. Vaksin mungkin dia guna untuk buat vaksin lah. Tapi tu virus yang telah dia-ijas lah. Saya tak pasti sangat tu. Tapi yang penting dekat dalam ni, dia kata mikroorganisma, dia tak sebut virus. Okay. Bagaimanakah mikroorganisma dapat memberi faedah kepada hidupan lain? Jom kita tengok contoh. Dalam pembuatan makanan. Untuk pengetahuan awak, keju, yogurt tu, bakteria digunakan untuk membuat keju dan yogurt. Yogurt dan keju tu buat daripada bakteria. Kalau tak ada bakteria, dia takkan jadi. Maksudnya awak makan tu bakteria lah. Kan? Bakteria ni membantu untuk yogurt dengan keju tu jadi. Okey. Tempe, roti, tapai. Biasa makan kan? Ada yang setiap pagi makan roti. Yeast tu, yang naikkan roti tu, digunakan dalam pembuatan roti, tapai dan tempe. Tempe tu sebenarnya kan kacang kan. Bila dia dah rosak tu, sebenarnya dia berlaku sebenarnya dia berkulat tu. Jadi yeast tu. Tu yang boleh jadi tempe tu. Tapi sebenarnya dia digunakan untuk buat makanan rupanya. Jadi awak makan tapai, tempe dengan roti tu sebenarnya adalah yeast yang digunakan untuk membuatnya. Okey. Kemudian ni saya cakap tadi. Kan penghasilan antibiotik dan vaksin. Okey. Jadi antibiotik contohnya ubat lah, dan vaksin dalam kotak kecil yang saya cakap tadi kan. Jadi penghasilan antibiotik dan vaksin dapat menguatkan sistem imunisasi badan. Antibiotik dan vaksin digunakan untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Maksudnya dia suntik kat dalam badan dulu, lepas tu nanti dia akan menghalang daripada pertumbuhan mikroorganisma tu. Okey, itu konsep dia sekolah menengah nanti belajar. Saya tak pasti vaksin ni daripada 4 ni ke ataupun daripada virus. Saya tak pasti. Itu mungkin yang lebih hebat. Orang-orang atas lagi tahu kot. Okey. Jadi 3.2.2 dan 3.2.3 itu telah cover. Jadi kalau guru-guru bolehlah lihat dekat bawah ni. Badan manusia mempunyai sistem pertahanan badan semula jadi atau sistem imunisasi. Sistem ini membolehkan badan manusia melawan mikroorganisma yang masuk ke dalam badan dan mengelakkan badan daripada mudah dijangkiti penyakit. Jadi kita ada yang imunisasi yang semula jadi dan imunisasi yang kita masukkan lah. Jadi sebab itu kalau kadang-kadang, kalau awak ingat masa kita kecil-kecil, kita selalu kena inject untuk ni kan. Jadi itu sebenarnya dimasukkan dalam badan kita untuk mengelakkan benda, untuk mengelakkan penyakit tu daripada datang kat kita. Tapi dia bukan 100% lah, tapi sekurang-kurangnya dapat mengurangkan risiko. Termasuklah macam vaksin kan, COVID. Contohnya kan, dia bagi vaksin tu sebab kita nak kurangkan risiko. Dia bukan 100% boleh tak kena virus tu, tapi untuk mengurangkan risiko dia. Okey. Jadi kalau kita sayang masyarakat kita, mungkin kita boleh ambil jugalah. Itu untuk masyarakat akan datang. Okay, kita fikir anak-anak kita akan datang dan kita fikir juga untuk bangsa-bangsa kita. Okey. Okey, penguraian bahan organik. Okey, selain daripada tu, dua tadi ni rupanya ada lagi. Penguraian bahan organik pun kita perlukan mikroorganisma juga. Nampak ni. Mikroorganisma akan merepotkan tinja ayam, tinja lembu. Tinja tahu tak tinja? Tinja tu adalah najis. Okey, tahi lah senang kata. Jadi kalau kita gunakan mikroorganisma, barulah dia boleh reputkan tinja lembu, tinja ayam dan tinja kambing yang digaulkan dengan serbuk kayu. Pereputan bahan ini membentuk baja organik. Tahi-tahi itu semua dia mereput dengan mikroorganisma, barulah jadi baja organik. Okey. Bakteria juga digunakan untuk merawat sisa kumbahan dan memusnahkan sisa-sisa toksid yang terdapat di dalam loji kumbahan. Sisa-sisa toksid tu yang musnahkan adalah bakteria.
Jadi bakteria ni sebenarnya baik juga. Sebab tu dalam kartun, kat TV, kat iklan kan, kalau ada jual susu, deterjen ke bagai tu, kan dia akan cakap, bakteria baik. Dia tunjuk gambar kartun, bakteria baik lawan dengan bakteria jahat. Jadi maksudnya bakteria pun ada yang baik lah. Macam ini dia membantu dalam merawat sisa kumbahan. Okay? Bayangkan kalau tak ada. Macam mana kita nak tahu sisa kumbahan kita, macam mana dapat air yang bersih kalau tak ada bakteria. Selain kesan buruk, ada mikroorganisma yang boleh memberikan faedah kepada hidupan lain. Antaranya ialah mikroorganisma yang digunakan dalam pembuatan makanan, penghasilan antibiotik dan vaksin, penguraian dan perebutan bahan organik, pembuatan baja dan rawatan sisa kumbahan untuk kesejahteraan manusia. Alhamdulillah, nasib baik ada teknologi ni supaya dan dapatlah kita hidup dengan bahagia sekarang kan. Kalau tak susah Terangkan kepentingan mikroorganisma dalam kehidupan kamu. Nak terangkan yang tadi itulah banyak kat atas tu. Boleh jawab. Okay, soalan kebat dia adalah, ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya hidupan yang mati tidak mereput. Bayangkan, kalau tumbuhan yang mati tak kena reput dengan mikroorganisma, mati macam tu je. Tiba-tiba ada anjing kena langgar mati tepi jalan, kucing kena langgar mati tepi jalan, kambing kena langgar mati tepi jalan. Roti pula. Lembu tersedak susu mati tepi jalan. Mana tahu kan. Jadi apa jadi? Maksudnya longgokkan hidupan yang mati dan banyak akan mengganggu keseimbangan alam sekitar. Okay, maksudnya kalau benda tu tak boleh mereput, nanti banyaklah hidupan-hidupan longgokkan hidupan yang mati yang boleh menyebabkan keburukan kepada alam sekitar. Okay, nanti tak seimbang lah alam sekitar tu. Okay, info klik. Tengok ni. Lactobacillus. Lactobacillus ialah bakteria baik yang digunakan untuk menghasilkan yogurt. Inilah yogurt yang kau minum tu. Ni nampak ni bacillus ni. Okay, korang kan. Geli pula tengok Lactobacillus juga hidup di dalam usus manusia. Dalam usus kita ada binatang ni. Untuk memecahkan karbohidrat agar makanan mudah dicerna dan mengelakkan cerit-berit. Maksudnya Lactobacillus ni sangat baik untuk usus kita. Sebab itu kalau kita tengok iklan yang saya cakap tadi lah, iklan susu kultur semua tu kan, dia akan kata baik untuk penghadaman, baik untuk pencernaan, baik untuk usus. Inilah sebab kita minum Lactobacillus. Kan nanti nak minum deterjen apa, tengok lemak ada ke, tengok cari benda warna merah ni, tak nampak sebab dia adalah mikroorganisma. Minum je. Okay, jadi saya rasa kita lihat kat sini satu perkongsian berkenaan dengan nak buat yogurt segar. Jom uji. Buatlah, boleh tahan juga ni. Okay, saya boleh jual yogurt ni di hari kantin sekolah. Jadi kalau awak reti buat, awak dah mahir, awak boleh buat yogurt ni. Tapi hati-hatilah, jangan sampai tak jadi. Kalau tak jadi, jangan jual. Tujuan dia menghasilkan yogurt menggunakan mikroorganisma. Alat dia periuk, balang kaca, tualan kecil, 200 ml susu segar dan 20 gram kultur yogurt. Okey, ini nampak macam simple jom uji ni, tapi dia pernah keluar dalam UPSR tahun 2019 tak silap saya. UPSR yang terakhir. Betul lah. Dia ada keluar soalan ni, cara buat yogurt tau. Jadi kena beri perhatian juga. Langkah-langkah. Didihkan balang kaca dan sudu selama 5 minit. Okey, maksudnya kita kena didihkan balang kaca dan sudu. Maksudnya kita kena masukkan dalam air didih. Kenapa masuk air didih? Kenapa didih? Sebab kita nak semua kuman mati. Didih. Bila 100 darjah Celsius didih, kuman akan mati, maka benda tu akan bersih. Okey. Kemudian, kita panaskan susu segar selama 5 minit dengan api yang perlahan. Kita letak susu, kita ambil susu yang kita panaskan. Api slow je sampai 5 minit. Okey, lepas tu dah panas, kemudian kita masukkan susu tadi ke dalam balang kaca. Masukkan dalam balang kaca. Dah 5 minit panaskan kan? Masukkan dalam balang kaca. Dan rendam dalam air paip. Masuk dalam balang kaca. Lepas tu, balang kaca tu kita masukkan dalam air paip. Sehingga susu jadi suam. Bukan masukkan air dalam tu. Maksudnya susu yang dalam bekas tu, dalam balang kaca tadi, kita rendam dalam mangkuk yang ada air. Maksudnya air tu kat luar. Okay? Bagi dia jadi suam. Okay? Susu tu jadi suam, tak panas sangat. Kemudian, masukkan kultur yogurt dan kacau perlahan-lahan sehingga tidak berketul. Dah suam, kita masukkan kultur yogurt. Kenapa kita kena tunggu sampai suam? Ni pun soalan ni ada tanya masa UPSR masa tu. Kenapa kita kena tunggu sampai suam? Sebab kalau kita masa panas-panas tadi, kita masukkan terus kita masukkan terus yogurt, kultur yogurt, maka kultur yogurt tu sebenarnya bakteria. Kalau awak masukkan tengah-tengah panas, awak goncang-goncang, nanti bakteria tu akan mati, dia tak boleh nak bekerja. Dia nak bekerja menjadikan yogurt. Kan? Jadi kalau awak masukkan kultur tu masa tengah panas, nanti yogurt tu akan mati. Kultur tu akan mati dan tak dapatlah yogurt tu terhasil. Sebab kita nak gunakan yogurt ni, okay? Untuk menghasilkan, nak gunakan kultur ni untuk hasilkan yogurt. Jadi sebab itu langkah keempat ni penting.
pastikan dia dah suam dulu, baru kita masukkan yogurt dan kita kacau sampai tak berketul. Pusing-pusing perlahan-lahan sampai tak ada ketul-ketulan, sampai dia jadi cair lah. Okey. Kemudian kita tutup dan kita balutkan balang tadi dengan tuala kecil selama 6 hingga 8 jam bagi mengekalkan suhu. Biasanya kalau nak buat ni, buat malam lah. Tu esok pagi dah boleh bangun makan kan. C. Berhati-hati semasa memanaskan dan ketika menuang susu panas. Okey, hati-hati 6. Apabila yogurt sudah kental, bila kita bangun pagi tengok dah kental kan, masukkan dalam peti sejuk untuk disimpan. Masukkan dalam peti ais. Okey. Hidangkan yogurt dengan buah-buahan, bijirin atau kekacang. Wow, sedapnya. Okey, laporkan hasil aktiviti kamu di hadapan kelas dan kongsikan hasil penyiasatan ke dalam blog kamu. Kalau ada blog, ceritalah, kongsilah. Sebab orang-orang sekarang suka tengok cara nak masak kan. Masak apa tak jadi kan. Jadi awak kena buat elok-elok. Okey. Dan awak tunjuk, awak boleh kongsikan dengan kawan-kawan. Okey. Soalan 1. Bagaimanakah mikroorganisma menukarkan susu kepada yogurt? Macam mana mikroorganisma tu boleh tukarkan susu kepada yogurt? Cuba fikir. Jadi mikroorganisma tu dia buat apa? Dia bertindak balas dengan apa? Tadi kita masukkan apa tadi? Kita ingat tak kat sini? Kemudian kita masukkan, dia kata apa tadi? Dia masukkan yogurt, kacau perlahan-lahan supaya tidak berketul kan. Jadi dia kata, bagaimanakah mikroorganisma menukarkan susu kepada yogurt? Dengan cara dia bertindak balas dengan susu lah untuk menghasilkan yogurt. Okay, yang kedua, mengapakah bekas kaca dan sudu perlu dididihkan selama 5 minit? Sebab nak pastikan semua kotoran-kotoran ataupun kuman-kuman akan mati. Nak pastikan dia betul-betul bersih. Tak ada mikroorganisma lain masa nak mulakan eksperimen tu. Okay? Perihalkan kegunaan mikroorganisma dalam pembuatan yogurt. Perihal tu maksudnya ceritakan macam mana dia terbukti. Okey, jadi yogurt ni kan, mikroorganisma ni, kultur ni, dia masuk ke dalam susu tadi dan dia bertindak balas dengan yogurt untuk dia bertindak balas dengan susu untuk menghasilkan yogurt. Dan kalau dia tidak bertindak balas, maka dia tak dapat menghasilkan yogurt dan yogurt tu akan mati. Yogurt tu akan tak terjadilah. Maksudnya proses hidup yang berlaku oleh mikroorganisma terhadap dalam yogurt susu tadi dia menyebabkan jadinya yogurt tu. Jadi kalau dia tak boleh menjalankan proses hidup dia, maka dia tak boleh makan, dia tak boleh apa, maka dia akan tak jadi mikroorganisma. Okey. Jadi ini jawapan dia ni agak subjektif. Sebenarnya awak nak lebih tepat, awak tanya kepada guru-guru awak. Okey, jadi bagaimanakah mikroorganisma tu tukarkan susu pada yogurt? Saya boleh jawab secara general saja. Yang soalan pertama tadi, saya ulang balik semula. Soalan pertama, bagaimana dia tukarkan susu kepada yogurt? Dia bertindak balas dengan susu untuk menghasilkan yogurt. Okey. Yang kedua, mengapakah bekas kaca perlu dididihkan? Sebab nak hilangkan, nak pastikan tak ada kuman atau tak ada bakteria lain sebelum memulakan. Dan betul-betul bersih lah. Okay. Yang ketiga, saya ulang balik semula. Perihalkan kegunaan mikroorganisma. Kita ceritalah mikroorganisma ni guna dia bertindak balas dengan susu dan kemudian menghasilkan yogurt. Itu saja saya cerita secara general. Awak nak lebih mendalam, mungkin awak boleh tanya cikgu. Okay. Alright. Jadi, guru. Ni guru kata apa? Untuk guru, kultur yogurt boleh didapati di kedai membuat kek atau pasaraya. Jadi, kita dah lepas 3.2.2, 3.2.4, muka surat 36. Jadi, sebentar lagi, kelas akan datang kita akan membincangkan sikit berkenaan dengan hidup sihat, hidup sejahtera. Okey, itu simple saja. Jadi, untuk itu, hari ini kita sampai sini dulu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk video seterusnya. Bye! Okey, ini saya sambung sikit berkenaan dengan soalan tadi, soalan 1 dan soalan 3 kan. Okey, sebenarnya bagaimana saya dah cari tadi kat internet yang saya jumpa yang ni lah. Jadi bakteria ni dalam bahasa Inggeris saja, dalam bahasa Indonesia, tapi saya cuba fahamkan Dia kata bakteria merombak gula, susu alami dan melepaskan asam laktat sebagai produk sisa. Maksudnya bakteria ni dia gunakan gula dekat susu tu. Okey, dekat dalam susu tu untuk dia rombak ataupun dia bertindak balas menghasilkan asid laktik lah. Mungkin asid laktat. Okey. Saya tak pasti asam laktat dalam bahasa Melayu apa, tapi saya rasa asid laktik kot. Saya tak pasti Tapi maksudnya yang penting kat sini adalah dia menyebabkan keasaman ataupun rasa masam tu. Jadi keasaman meningkat menyebabkan protein susu untuk membuatnya padat. Jadi sebab itulah bila kita goncang-goncang tu, kita gaul-gaul tadi kan, kita gaul-gaul daripada butir-butir dia jadi emulsi kan, daripada berketul-ketul tu kita ubah, kita goncang-goncang lama-lama dia akan jadi lembek kan, jadi cair lah. Jadi sebab tu dia kata bakteria tu itulah yang dibuat, maksudnya masa tu dia tengah memproses memberi tindak balas kepada susu, okay? Dengan menjadikan asid, dia lepaskan asid.
Asam tu saya rasa asid lah. Kemudian menyebabkan dia masam, kemudian jadilah protein susu yang padat. Itulah proses dia tadi untuk soalan nombor 1 dan soalan nombor 3. Saya harap itu membantulah. Tapi secara generalnya, nak tahu secara lebih lanjut, awak boleh tengok kat internet sendiri sebab benda tu tak pun ditanya secara lanjut dekat dalam, kalau dalam peksa pun dia tak adalah tanya sampai macam tu sekali. Cuma untuk pengetahuan tambahan. Okay? Saya harap ni dapat membantu. Okay, itu saja.